Cuma saya nak share program yang saya pergi semalam di Pelangai, dalam program Mega, ceramah Mega Perpaduan bersama dengan PMX dan juga pimpinan-pimpinan kerajaan perpaduan. Datuk Seri Zahid Amidi pun ada, Mak Sabu pun ada, di Pelangai, yang diadakan di Dataran Simpang Pelangai. Tu Dokek je orang kampung Dan tu. Dataran Simpang Pelangai tu tak jauh tu, Dokek tu. Kan? Walaupun saya duduk Negeri Sembilan di Johor Bahru, tapi dia sepadan dengan Pelangai. Kalau naik motor tu lebih kurang 15 minit lah sampai. Kan? Jadi malam tadi, apa yang boleh saya simpulkan, saya hadir malam tadi, sampai balik pun tayar pancit. Perempuan kawan, tayar kereta pancit. Dah lah pancit. Kan? Tayar spare pun tak boleh pakai, rosak. Jadi saya terpaksa bermalam di R&R Cenor, ya, sampai pagi sehingga tunggu bengkel buka lah. Tapi itu biasalah, itu ujian yang maha-maha kecil, ya. Bukan ujian lah, itu sebagai biasalah lumrah orang pakai kereta, pakai motor, sesekali kenalah diuji, kan. Waalaikumsalam Nur Anim, Mr. Joe, waalaikumsalam. Jadi apa yang saya nak kongsikan bersama anda, clear? Suara saya clear? CJ, waalaikumsalam CJ. Berdengar suara saya? Sebab saya pakai headphone ni takut tak clear. Waalaikumsalam M Tampura, AB Tampura, Aiza, waalaikumsalam juga. CJ, boleh. Apa yang boleh ni? Oh, clear. Okay, Suryati, terima kasih Suryati. Walaon Tuan Guru, balakin salam. Nak kena jawab ke ni salam ni? Okey, Nur Anim, semoga dipermudahkan segala urusan, teruskan perjuangan, insya-Allah sama-sama kita, ya. Kita tidak boleh berjuang bersendirian, kita kena berjuang berkumpulan. Okey, Ina Ain. Waalaikumsalam Ina Ain. Azmel, waalaikumsalam Azmel. Dan saya jawablah waalaikumsalam kepada semua yang beri salam, ya. Faz, Wira, semua ni. Jadi ada yang tak sempat saya nak baca. Laju sangat kat skrin ni, ya. Jadi minta maaf lah mana saya tak dapat nak sebut nama. Lokman, waalaikumsalam Lokman, Hamid, ya, penyokong Tegar, Razak, Nur Adian, Wak Lonjong pun ada, ya. Wak Lonjong pun ada, Zu, ya. Semuanya diharapkan berada dalam keadaan sihat walafiat. Amir Hamzah, Rina, lawa t-shirt. Oh, t-shirt comeback ni, ya. Okey, saya teruskan balik. Mana sebab saya baca lah, tak sempat tu, saya minta maaf lah, ya. Di Pelangai semalam sambutannya amat baik, ya. Dalam kemah tu memang penuh lah, sehingga melempah di luar kemah. Dan dia belakang tu adalah jalan raya, jalan utama. Jadi di seberang jalan pun masih ada, ya, di gerai-gerai orang berjual masih ada. Di belakang tu ramai yang berdiri lah. Kursi-kursi di dalam kemah tu semua penuh, ya. Dan alhamdulillah cuaca malam tadi amat baik lah, ya. Cuaca malam tadi baik. Dan lebih kurang 1 kilometer di tempat kita ceramah tu, ya, kerengga-kerengga pun ada buat program juga lah, ya. Kumpulan-kumpulan kerengga, dia pun ada buat program di Dataran Kerengga. Mereka juga buat program yang sama, dan difahamkan tetamu utama mereka pada malam tadi di tempat kerengga adalah Menteri Besar Kelantan, Menteri Kelantan, yang dipanggil sebagai apa? Singa PAS, singa ke tak tahulah. Sebab dia orang ni, kumpulan-kumpulan dia orang ni memang suka nama binatang, kan. Pahlawan nama singa, ya, kerengga, itik patah kaki. Jadi geng-geng binatang ni memang puak-puak ni memang suka gunakan, ya. Untuk yang kebaikan ke untuk keburukan, dia akan guna semua binatang, ya. Sampai kepada Pesuruhjaya PAS Pahang, Ustaz Rosli Jabar, dia pun guna istilah binatang juga. Sebab presiden dia selalu guna nama binatang, jadi dia mengikut sunnah presiden dia, iaitu menggunakan nama binatang. Bila dia mengatakan nak pilih wakil rakyat ni, ya, tak perlu pilih kepada orang yang boleh buat jalan raya. Dia kata nak pilih wakil rakyat, buat apa nak ingat jasa-jasa orang buat jalan raya. Kerana kalau setakat nak buat jalan ni, dia kata babi hutan pun buat jalan. Ya, dia gunakan istilah binatang juga, ya. Maksud dia tu, nak pilih wakil rakyat tak perlulah
nak ingat jasa dia buat jalan raya, ya, menyediakan kemudahan asas ini. Kalau kerana jalan raya, dia kata babi hutan pun buat jalan. Dia pakai logik yang mudah dan simple sedemikian rupa, ya. Kita nak tanya juga pada Ustaz Rasul Jabar tu, kan? Dia datang daripada Kuantan, dia duduk di Tanjung Lumpur, dia adun Tanjung Lumpur, ya. Tanjung Lumpur ni dun di bawah Parlimen Kuantan. Jadi dia adun Tanjung Lumpur daripada Kuantan, dia datang ke Simpang Pelangai dalam Parlimen Bentong. Dalam perjalanan dia daripada Kuantan ke Bentong itu, ya, ke Simpang Pelangai itu, apakah dia melalui jalan yang dibina oleh kerajaan ataupun dia melalui jalan yang dibina oleh babi? Itu soalan kita. Nak sebut babi selalu pun tak boleh, saudara. Nanti tengok kena ban. Ya? Saya ni dah banyak kali dah kena ban. Tak larat juga nak buat akaun banyak ni. Ya? Jadi oleh kerana mereka suka menggunakan istilah binatang, maka saya pun menghargailah. Ya, saya menghargainya dengan saya mewujudkan radio TikTok saya yang bernama Kerengga FM. Ada saya viralkan, ya. Waktu saya berkerapangan, ya, saya akan bersiaran di satu akaun saya nombor 2 tu yang saya bagi nama Kerengga FM. Kenapa? Saya menghargai, ya, nama-nama binatang yang telah pun diperkenalkan oleh Presiden PAS itu sendiri, ya. Jadi minta saudara-saudara tolong follow lah akaun nombor 2 saya tu, ya. Untuk kita berhibur, bersantai, berkongsi-kongsi maklumat, ya, sambil kita mendengar lagu-lagu, kan. Jadi itulah sebab itu saya tubuhkan Kerengga FM itu, supaya untuk mendaulatkan mendaulatkan kumpulan-kumpulan kerengga ini, ya. Okey, malam semalam sambutan dia cukup baik, luar biasa, cuaca yang baik, dan yang paling menarik sekali adalah ucapan PMX yang banyak kepada cara dia bercakap adalah cara memberikan info dari pakai cowboy pula. Macam pelakon galak lah pula ni saya tadi, kan. Terima kasih banyak, ya. Dan banyak yang dia sampaikan itu berempuk maklumat-maklumat semasa, ya, apa perancangan-perancangan yang telah dilakukan oleh kerajaan dan perancangan-perancangan apa yang akan dilakukan. Ini dalam ucapan. Walhal PMX boleh saja menggunakan pentas itu, ya, untuk membalas serangan-serangan daripada kerengga-kerengga ini. Boleh saja PMX gunakan pentas itu, ya, untuk nak belasah apa-apa ni. Sebab PMX ni dia dah terkenal dengan fighter. Daripada dulu lagi dia orang yang kuat fight, ya. Dalam perdebatan, dalam berhujah, dia boleh fight. Dalam parlimen pun dia tak ada masalah berdepan dengan hujah. Apatah lagi dalam pentas ceramah, boleh saja, ya, dia nak buat. Tetapi dia bagi tahu, tak guna saya nak orang maki saya kena maki orang. Tak guna orang sana mencarut, saya nak balas balik carutan-carutan mereka. Jadi lebih baik saya bagi tahu rakyat Pelangai bahawa apa yang kerajaan telah buat dan apa yang kerajaan akan buat, ya. Masalah yang ada dalam negara ini, apa kerajaan telah lakukan, ya. Apa penyelesaian kerajaan buat. Dari kaedah penyelesaian itu, sudah pastilah ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, kan. Jadi bakal tanya kepada puak-puak APN, apa pun yang PMX buat, memang dia tak setuju. Kalau tanya mereka, apakah mereka bersetuju dengan langkah kerajaan mengatasi masalah beras, dia akan kata tidak bersetuju. Ya, dia akan kata tidak bersetuju. Ini PMX lemah, ya. Dia akan kata macam tu. Sebab PMX naik atas member masjid pun, ya, dia hentam. PMX bucat di PBB pun dia hentam. PMX jumpa pelajar-pelajar pun dia hentam. Ya, PMX minta nombor telefon budak Titan 6 pun dia hentam, ya. Ada pelakon Chinese tu yang terlanggar PMX dari belakang, PMX yang kena hentam, ya. Ini biasa, saudara. Dalam PN ni kita dah biasa dah. Mereka dalam kepala otak mereka akan cari apa sahaja, ya, untuk nak menghentam PMX. Jadi malam itu Datuk Seri Amrin tidak melayan provokasi mereka, bahkan dia memberi penerangan kepada warga di Don Pelangai tentang Felda, apa yang telah kita lakukan, bagaimana kerajaan telah menyelamatkan Felda daripada muflis, daripada tidak ada wang langsung. Kerana apa? Kerana janji-janji manis Mahyudin Abah kau. Dia berjanji menghapuskan hutang, tapi dia tidak bagi duit pada Felda, tapi dia suruh Felda keluarkan duit. Ini masalah dia, saudara. Ini masalah dia. Ibarat kita, ya, kita diminta bayar hutang anak kita berhutang beli kenderaan, ya, kita diminta bayar.
Ya, isteri kita minta kita tolong bayarkan kepada anak kita. Ya, dengan janji konon-kononnya isteri kita akan ganti balik duit tu, kan? Tiba-tiba kita pun keluar duit, settlekan hutang anak kita. Ya. Anak kita happy lah, hutang dah selesai. Ya, hutang bayar kenderaan dah selesai. Tapi si bapa ni dah keluar duit, mana nak cari duit? Ya, si isteri pula buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Ya, janji nak ganti, tapi tak ganti. Mana nak cari duit? Ya? Ini yang berlaku pada kerajaan. Ya, pada Firda. Ya? Abah kau minta Firda settle hutang peneroka. Ya? Firda tanya mana duit? Pakailah duit Firda dulu. Maka Firda pakai duit dia dulu untuk settlekan hutang peneroka. Lepas tu duit yang Firda ada dah tak ada dah. Ya? Kebetulan pula saham FGV jatuh merudum. Mana Firda nak cari duit? Ya? Hutang kena bayar. Ya? Hutang kena bayar. Jadi inilah tanggungjawab pihak kita. Ya? Dia tidak mahu Firda menanggung kerugian. Bukan kerugian saja. Ya? Kemungkinan Firda jadi jatuh muflis bila tidak dapat bayar hutang yang dipinjam di bank. Beli sukuk dan sebagainya. Jadi PMBEK pun membantu Firda. Membantu Firda maksudnya apa? Membantu menyelesaikan hutang peneroka. Itu yang sebenarnya. Yang ini yang Din Tompok cuba nak perbodohkan warga Firda. Di Dun Pelangai ada 3 Firda. Ya, Firda Kemahal, Kemasul, Cemomoy. Tak salah saya lah. Ya, kalau salah betulkan. Mungkin ada orang faham kat sini. Kemahal, Kemasul, ya, Cemomoy. Kan? Jadi yang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tahu sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu warga Firda terus diperbodohkan. Ya. Dari segi ekonomi pun mereka nak perbodohkan, dari segi agama pun mereka nak cuba perbodohkan. Ya, datanglah ulama datanglah ulama daripada negeri Kedah bernama Sanusi, ya, datang ke negeri Pahang nak mengajar kepada rakyat Pahang bahawa mengatakan kepala otak itu adalah satu perkara yang baik. Ya, nak mengajar kepada rakyat Pahang bahawa mencarut, menyebut benda-benda dan kain dalam seluar ni perkara yang biasa. Ya, biasa. Jadi kita nak selamatkan, ya, minda dan pemikiran rakyat, terutamanya masyarakat di Pahang, khususnya di Pelangai, supaya tidak dikotori dan dicemari oleh pemimpin yang tidak berakhlak seperti Sanusi. Hari ini dia sibuk dengan banjir di Kedah. Ya, dia mesti rasa cukup memberontak jiwa dia ni nak pergi ceramah kat Pelangai ni. Ya, itu hari banjir turun dia ceramah. Lepas tu sekarang ni banjir di Kedah tidak selesai. Ya, dan dia tidak ada masa lagi nak datang ke sini. Ya, tapi jiwa dia memberontak kalau boleh nak datang lagi. Ya, nak jual minyak lagi dekat Pelangai. Tetapi Allah uji ni Kedah dengan banjir, maka dia pun terkepung. Ya, tak boleh nak keluar daripada Kedah. Ya, terpaksa berdepan dengan macam-macam masyarakat. Ya, masalah masyarakat dengan banjir dan sebagainya. Ya, hari ini dia kalau kita tengok dia buat PC baru-baru ni dengan raut mukanya yang begitu nampak macam tertekan, ya, dengan bencana banjir di Kedah, kerana dia tahu Kedah tidak ada duit. Ya, Kedah air pun tak boleh nak selesai lagi. Ya, datang pula musibah banjir. Jadi dia jadi pening sikit, ya. Itulah sebab kata orang akibat mulut badan binasa. Ya, bila kita terlalu nak tunjuk ego, nak tunjuk sombong, ya, kita nak tunjuk bahawa kita ni adalah pendekar, kita adalah jago untuk memaki pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, apatah lagi kita nak tunjuk bahawa kita lah satu-satunya pemimpin yang berani memaki hamun dan melucah kepada PMX, maka dia mendapat sanjungan. Ya, jadi inilah akibat dia. Ya, satu hari nanti, satu saat nanti kamu akan terpaksa juga melutut dengan PMX. Ya, itu hakikat dia. Seperti mana juga Menteri Besar Kelantan. Kalau saudara lihat video dia sebelum PRU dulu, ya, Menteri Besar Kelantan ni yang dia panggil singa pas ke apa tu, ya. Dia kata apa? Adakah tuan-tuan nak pilih Perdana Menteri Banduan? Saya tak say Perdana Menteri Banduan. Malu saya. Tak say Perdana Menteri Banduan. Akhirnya Allah tunjukkan, ya, Allah tunjukkan kuasa dia. Ya, apa yang kamu tak mahu, itulah yang Allah berikan. Ya, orang yang kamu benci, itulah yang Allah angkat. Dan hari ini terpulang pada kamu. Kalau kamu ada maruah, kalau kamu tahu rasa malu, tak perlu kamu jumpa PMBEK untuk bantuan. Ya, sebab kamu dah kata awal bahawa kamu tidak mengiktiraf
saya tak say terima Perdana Menteri banduan. Ya? Jadi terpulang pada kamu lah. Kita tidak boleh nak kata apa kan. Sebab yang bercakap itu hari pun mulut kamu. Hari ini terpulang pada kamu. Kalau kamu rasa kamu ada maruah, kamu tak perlu. Sebab kamu dah beritahu kamu tak boleh terima banduan jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kamu rasa kamu tidak ada maruah, lebih maruah kamu lebih hina daripada wanita-wanita jalanan di lorong-lorong, maka kamu berjumpalah dengan PMX. Ya? Itu nasihat saya lah. Kan? Jadi hari-hari ini kita nak bagi tahu kepada puak-puak APN, ya. Kalau kita tengok pemimpin mereka dah jadi teruk dah saudara. Ya, ucapan mereka, emosinya, dengan cerita mengarutnya. Masa saya sebut tadi, ya, Sanusi dengan mencarut dia. Ya, lepas dia mencarut perkataan LAN tu dekat Selangor, ya, dia tengok mendapat sambutan laungan takbir daripada Walaon, dia rasa dia hebat. Dia rasa dengan menyebut perkataan LAN itu dia dapat pahala. Maka diulangi di perangai. Tetapi bukan perkataan LAN, perkataan ko. Ko, tet, 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 tet. Dia guna perkataan itu pula. Ya? Disaut dengan laungan takbir lagi. Sebab itulah pemimpin ini sesat apabila mendapat penyokong-penyokong yang sedemikian rupa. Pemimpin jadi lupa diri. Sebab tidak ada sesiapa yang nak menegur dia. Walaupun dia melakukan kesalahan. Alasan dia mudah. Perkataan itu biasa bagi dia di negeri Kedah. Betul ke orang Kedah suka mencarut? Saya tak fikir macam tu. Ya? Yang suka mencarut hanya Walaon di Kedah. Selainnya itu, semua ada adab. Sebab kita tahu di Kedah ini banyak sekolah-sekolah pondok, sekolah agama didirikan di Kedah. Mana mungkin agama mengajar mengeluarkan perkataan sedemikian rupa. Sebab tu saya katakan, kita dalam segi adab dan juga akhlak, kita tidak boleh tengok negeri. Kita tak boleh kata, oh perkataan ini kami di Kedah biasa. Kepala Bapak Hang ini biasa kami di Kedah. Mungkin luar biasa di Selangor. Mungkin luar biasa di Johor. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan cipta manusia ni, ya, dengan akhlak dan adab bukan ikut negeri. Bukan boleh di negara Arab kamu boleh mencarut, biasa bagi negara Arab, ya. Tapi di tempat Mesir tak biasa. Tak boleh. Ya, akhlak dan adab Nabi itu hanya satu dunia ini, ya, yang mengaku Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang adab dan akhlak Muhammad itu adalah Al-Quran. Ya, akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi seluruh umat manusia, seluruh makhluk sepatutnya hanya berpandu dan bercontohi adab Nabi Muhammad SAW. Tak kiralah kamu orang Australia ke, kamu orang Uganda ke, kamu orang daripada Ethiopia ke, New Zealand ke, adab kamu tetap beradab kepada Rasulullah SAW. Tak boleh kata, saya tak apa cakap macam ni sebab saya orang Australia. Saya tak apa cakap macam ni sebab saya orang Amerika. Saya tak apa cakap macam ni sebab saya orang Malaysia. Saya tak apa cakap macam ni sebab saya orang Kedah. Tak boleh, saudara. Selagi kamu mengaku kamu umat Islam, dan kamu mengaku di Muhammad itu adalah pesuruh Allah, yang memberikan adab, contoh, ya, akhlak, ya, yang ditunjukkan itu diajar kepada seluruh manusia, tak ada sebab kamu nak mengatakan bahawa perkataan-perkataan mencarut itu dibolehkan. Ya. Siapa yang boleh kata perkataan mencarut itu dibolehkan? Ya. Kalau kamu mengaku tidak dibolehkan, kenapa kamu ucapkan? Ya. Itu belum kira fitnah lagi. Bab mencarut aja pun. Ya. Bab mencarut aja pun. Parti Islam ini telah pun gagal. Bab fitnah ni banyaklah saudara. Kalau kita nak buktikan. Ya. Sebab itu saya katakan bahawa pimpinan mereka semakin lama dah semakin merapu. Cakap-cakap mereka tidak lagi bercakap tentang dasar dan juga polisi. Kalau tak percaya, cuba dengar ucapan-ucapan mereka di perangai sana. Buka YouTube dan ucapan-ucapan mereka. Apa yang mereka sebut, apa yang mereka cadang, apa yang mereka kritik tentang dasar. Tak ada semua. Ya. Mereka kritik tentang Anwar naik helikopter. Mereka kritik tentang Anwar pergi PBB tidak dapat sambutan kursi kosong. Mereka kritik Anwar naik atas member masjid berbohong. Ya? Itu saja pun. Tidak ada langsung tentang rakyat. Sebab itu saya katakan, ada hikmahnya Tuhan tidak meletakkan Parti Islam Malaysia ini menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Dia hanya dapat menjadi kerajaan di peringkat negeri. Di peringkat negeri pun sampai ke hari ini, tak pernah dia tunjukkan bahawa mereka mampu memimpin negeri.
Tak pernah, saudara. Negeri Kelantan tidak pernah boleh mengatasi negeri Selangor. Negeri Kelantan tidak pernah mengatasi negeri DAP Pulau Pinang. Tak pernah dia mengatasi sedikit pun dalam apa aspek sekalipun. Ya, dia tetap berada di ke bawah, bawah dan ke bawah. Sedangkan kalau kita ikut sesiapa yang pegang kepada Islam, dia akan mendapat kemajuan. Ya, rakyatnya akan selesa sebab Islam itu adil. Ya, Islam itu adil. Islam itu mementingkan kepada hak asasi manusia. Ya. Islam itu mementingkan kepada kebersihan, pendidikan, akhlak dan juga moral. Islam juga mementingkan tentang ekonomi, ya, pertahanan dan sebagainya. Ini semua Islam. Islam bukan hanya menutup kedai judi. Ya. Islam bukan menutup kedai judi, saudara. Bukan itu saja tuntutan Islam. Ya. Tuntutan Islam yang lebih besar adalah memberikan keadilan, kesejahteraan, keselesaan kepada rakyat-rakyat di bawah, ya, di bawah kerajaan kamu. Ya. Bagaimana sebuah parti Islam yang wujudnya, usianya, ya, seakan-akan sebaya dengan parti UMNO. UMNO tahun 1946, PAS wujud tahun 1951. Tak jauh mana bezanya pun. Ya. Tapi PAS tidak pernah sekali pun berpeluang menjadi ketua kerajaan, ya, menjadi Perdana Menteri. Parti lain dah banyak merasa lah. Ya, UMNO lama, ya, Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Bersatu adalah juga jadi tebuk atap. Tak apalah juga, adalah rekod dia Bersatu jadi Menteri. Muhyiddin, ya, abah kau jadi menteri daripada Bersatu, walaupun cara tebuk atap. Keadilan hari ni PMX, ya. Tapi parti PAS ni duduk menumpang orang daripada dulu, daripada tebuk atap sampailah kepada cukup jumlah, ya, tak boleh merasa menjadi kerajaan. Bagaimana nak jadi kerajaan kalau mereka juga gagal mempamerkan pemerintahan di negeri masing-masing? Nak bayar gaji pun, ya, minta dengan kerajaan pusat. Ya. Nak menziarah orang mati pun minta dengan kerajaan pusat, peruntukan. Ya. Nak bagi duit salam kaut rumah orang pengantin, itu pun nak cerita, nak minta bantuan kerajaan pusat. Nah, itulah pun salah. Macam mana nak memimpin negara? Macam mana nak memimpin negara? Idea dia dalam parlimen, apa idea dia? Ya, bangun dari parlimen cerita tentang pakaian jururawat. Bangun lagi seorang hari parlimen menceritakan tentang keperluan MRT melintasi lautan daripada Langkawi ke Kuah. Ya. Pelik-pelik, saudara. Ya, pelik-pelik. Ya, pelik-pelik. Cukup pelik. Sebab tu saya kata pimpinan mereka dah jadi bercelaru sampailah kepada penyokong-penyokong, setru-setru, wall-on mereka. Wall-on mereka pun dah jadi semakin teruk hari ni. Kalau saudara buka dekat live TikTok dia orang, merapu bukan-bukan. Ya, hari ni saya baca. Ya, saya baca sampai dah viral. Dia nak bagi tu sekali, dia nak fitnah PMX. Dia kata apa? Dia kata PMX ini mendapat kifarah. Apa kifarah dia? Dia nak tunjukkan bahawa PMX ni orang yang musuh Islam. Dia kata di zaman Ustaz Asy'ari Muhammad yang dipanggil Abu Ya Al-Arqam, ya, Al-Arqam itu pernah difatwakan sebagai sesat. Ya. Dia menceritakan bahawa Ustaz Asy'ari ini sewaktu dia ditahan di bawah ISA, Ustaz Asy'ari telah ditumbuk oleh Rahim Noh, dia kata. Ustaz Asy'ari ditumbuk oleh Rahim Noh dengan arahan Anwar Ibrahim. Itu poin yang nak bagi. Beres, saudara. Ya, saya baru hari ni dapat. Orang forward kat saya. Dan dia minta saya jawab, tolong jawab. Walaupun saya ikutkan, saya malas jawab. Ya, isu-isu ni nampak mengarut. Ya, tapi saya bimbang, ya, di luar sana ada yang tak nak guna otak. Ya, di luar sana ada yang mungkin terpengaruh. Sebab dia nak kaitkan bahawa sebab apa Anwar Ibrahim mata lebam ditumbuk oleh Remno? Sebab itu kifarah, kata dia. Kifarah. Yang patutlah mata Anwar itu lebam ditumbuk oleh Remno sebab Anwar sebab tu dalam UMNO dulu pernah mengarahkan Rahim Noh tumbuk Ustaz Asy'ari Muhammad di dalam tanah ISA. Ya? Dan dia bawa lah cerita. Dia kata masa Rahim Noh tumbuk tu, Ustaz Asy'ari tak lebam mata sebab Tuhan lindungi dia seolah-olah Rahim Noh menumbuk besi. Jadi sebab tu Ustaz Asy'ari tak ada kesan kena tumbuk. Ya? Oleh kerana
diarahkan oleh Anwar Ibrahim supaya Rahim Noh tumbuk Ustaz Asy'ari, maka Allah bayar balik, menjadikan kifarah konon-kononnya. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dia kata, ditumbuk oleh Rahim Noh. Inilah padan muka Anwar Ibrahim. Ini cerita yang paling mengarut. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa Anwar ni dulu lagi sebenarnya adalah penentang kepada Islam, gerakan Islam. Tetapi saudara, kalau kita rajin membaca, kalau kita rajin menyemak maklumat, mendapatkan maklumat, yang sebenarnya Anwar Ibrahim ni mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan Ustaz Asy'ari Muhammad. Saudara boleh buka balik, Google pun boleh. Cari gambar pun ada kalau Google. Bagaimana rapatnya Anwar Ibrahim ni dengan Ustaz Asy'ari Muhammad. Untuk maklumat saudara, Ustaz Asy'ari Muhammad ni asalnya dulu pernah sertai PAS. Kemudian dia tidak sesuai dengan perjuangan PAS, maka dia menubuhkan badan dakwah yang dipanggil Darul Arqam. Sempena dengan nama seorang sahabat Nabi yang menjadikan rumahnya sebagai pusat dakwah, iaitu Arqam Ibnu Arqam. Ini sahabat Nabi yang menjadikan rumahnya sebagai kegiatan dakwah. Sahabat itu bernama Arqam Ibnu Arqam. Maka Ustaz Asy'ari menubuhkan satu badan dakwah yang dipanggil Darul Arqam. Jadi hubungan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Ustaz Asy'ari Muhammad itu begitu rapat. Suatu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Abim lagi, beliau sering berkunjung ke pusat tarbiyah, pusat besar Darul Arqam waktu itu di Sungai Penchala. Dia daripada muda lagi, dia rajin datang ke Sungai Penchala, dengar syarat-syarat agama yang disampaikan oleh Ustaz Asy'ari, disampaikan oleh mudir-mudir ataupun syekh-syekh Arqam yang lain untuk mendapatkan ilmu. Sampailah dia jadi menteri pun, dia masih lagi berhubungan baik dengan Ustaz Asy'ari. Sebab bagi Anwar Ibrahim, dia nak berkawan baik dengan badan-badan dakwah ini, pada dia biasa. Bukan badan dakwah dalam Malaysia saja, badan dakwah di luar negara pun. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jadi presiden Persatuan Belia Islam Sedunia. Dia jadi presiden. Jadi hubungan dia dengan badan dakwah dunia sudah biasa. Sebab itu Dr. Yusof Al-Qaradawi amat menghormatinya. Jadi sahabat. Begitu juga dengan syekh yang lain-lain yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi rujukan dia. Sebab dia selalu berkawan dengan orang-orang alim ini. Termasuk juga Ustaz Asy'ari Muhammad. Jadi nak kaitkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini lebam biji mata ditumbuk oleh Rahim Noh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pernah mengarahkan Rahim Noh tumbuk Ustaz Asy'ari Muhammad. Suatu Ustaz Asy'ari berada dalam tanah ASA. Ini direka cerita sedemikian rupa untuk nak menunjukkan kepada orang yang tak tahu, walaupun yang bodoh macam unta ini, supaya percaya. Sedangkan fakta dia apa, saudara? Fakta dia apa? Fakta dia, Rahim Noh, kalau saudara buka, dia menjadi pegawai polis, sehingga jawatan yang terakhir adalah Ketua Polis Negara, dan dia diberhentikan pada tahun 1999. Tahun 1999. Dia diberhentikan kerana tindakan disiplin, kerana akhirnya dia mengaku bahawa dialah yang menumbuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka dia diberhentikan. Tidak berpencen. Dia ditamatkan. Saya difahamkan dia dipenjarakan beberapa bulan. Wallahualam. Saya tak pasti 3 bulan ke 2 bulan. Siapa yang tahu mungkin boleh share kat sini. Tapi dia dipenjarakan dan ditamatkan perkhidmatan dengan cara keji lah. Bermakna tidak ada pencen sebagai Ketua Polis Negara pada tahun 1999. Sedangkan Ustaz Asy'ari Muhammad, Syekh Arqam ini, ditahan di bawah SA tahun 2004. Tahun je pun dah lari, saudara. Macam mana kita nak kata Rahim Noh tumbuk Ustaz Asy'ari Muhammad dalam tanah SA? Waktu itu, Rahim Noh telah berhenti. Dia dah tak ada pencen, dia dah berhenti lah. Takkan dia dah berhenti, dia boleh masuk dalam penjara tanah SA Kemunting tu untuk tumbuk Ustaz Asy'ari Muhammad. Tak masuk akal. Tapi nak fitnah, orang yang kaki fitnah ini, dia tak kira, dia nak cepat, nak cepat melaksanakan fitnah ini, sampai logik pun dia tak ambil kira.